KPM. Alamak, dah lambat ni. Kena cepat sikit. Irfan. Cikgu. Awak nak pergi ke mana ni? Cikgu, saya nak pergi kedai kejap. Mak saya suruh beli bawang. Dah lambat dah ni. Naik basikal? Naik basikal lah. Tapi mana topi keledar? Alah cikgu, dekat je nak pergi, takkan nak kena pakai juga. Mesti pakai untuk keselamatan awak, Irfan. Oh, iya ke? Kena pakai juga kan? Ya. Alamak, macam mana ni? Saya tak ada topi keledar ni. Okey, saya ada lebih. Cikgu ada saya lebih? pinjamkan awak. Okey, terima kasih cikgu. Nanti saya pulangkan balik lepas saya beli barang nanti Okey, boleh. Kena pakai sekarang ke? Pakai sekarang, kejap lagi Irfan. saya Jaga pakai. keselamatan Okey, dia. Assalamualaikum. Alamak, macam mana ni? Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita akan mendalami satu mata pelajaran yang cukup menarik iaitu pendidikan moral untuk tingkatan 2. Untuk itu, kita bawakan seorang guru. Kita persilakan Cikgu Nurjilawati Muhammad Amin dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah, Irfan. Irfan macam mana? Saya sihat macam inilah saya. Lagi sihat sebab ada cikgu kat sebelah. Okey. Untuk itu kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Nabilah Alias atau Yahaya dari SMK Sungai Layar Sungai Petani Kedah Darul Aman. Jauh mai dari Kedah untuk bersama kami bagi episod kali ini. Baik cikgu, kita tidaklah bertiga sahaja kerana kita juga ditemani oleh murid-murid cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan cikgu. Okey, Irfan, untuk hari ini kita bersama-sama dengan 4 orang murid dengan kita ya. Yang pertama kita bersama dengan Dinosha. Hai Dinosha. Hai. Hai cikgu. Okey, seterusnya kita ada Lishalini. Hai Lishalini. Hai cikgu. Dan seterusnya kita ada si cantik manis Tisha. Hai Tisha. Hai cikgu. Dan akhir sekali Irfan, kita ada bersama dengan kita Janani. Hai Janani. Hai cikgu. Hai semua. Nampaknya cikgu, kita bersama dengan 4 kuntung bunga. Nampaknya Irfan sahaja seekor kumbang pada hari ini. Baik. Kita akan teruskan dengan topik kita, iaitu hari ini kita akan belajar mengenai keselamatan di jalan raya, tanggungjawab bersama. Jadi untuk itu, saya nak tanya sikitlah. Tadi waktu gimmick, adalah seorang manusia yang nama Irfan tadi itu tak pakai topi keledar cikgu. Ya, ada kaitan gimmick dengan pembelajaran kita hari ini Irfan. Sebenarnya kita akan belajar berkaitan dengan keselamatan di jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Okey. Jadi mungkin kita boleh teruskan dengan step pembelajaran kita. Silakan cikgu. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, ini tajuk kita hari ini. Jadi objektif yang pertama sebenarnya Irfan, kita di akhir pembelajaran murid akan dapat menjelaskan 2 kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang. Yang kedua, dapat menghuraikan 2 langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Dan yang ketiga, murid dapat mengekspresikan perasaan apabila mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Dan akhir sekali Irfan, murid dapat mengamalkan sikap mengutamakan keselamatan ketika di jalan raya. Baik, itu antara objektif yang kita akan cuba capai sama-sama. Jadi mungkin kita teruskan cikgu, silakan. Ya Irfan, sebelum saya teruskan untuk kepentingan, kita belajar dulu konsep. Apakah itu konsep peraturan dan undang-undang di jalan raya. Baik, silakan cikgu. Okey, sebelum kita masuk konsep, kita masuk dulu set induksi. Saya nak tanya murid-murid saya. Silakan. Okey, kat gambar skrin saya ni ada gambar lintasan belang-belang. Betul, garisan putih dan garisan hitam. Okey, apa kata anda? Berdasarkan gambar di sebelah, apakah tindakan murid apabila melalui lintasan belang? Mungkin ada murid-murid kita nak cuba menjawab. Apa tindakan anda ketika ingin melalui jalan tersebut? Okey Irfan, Dinosha dah angkat tangan Irfan. Silakan Dinosha. Cikgu, murid-murid melintas jalan melalui lintasan belang itu.
Okey, tindakannya murid melintas laluan belang ketika bila tu? Dinosha. Waktu bila kita akan lalu dekat situ? Biasanya bila Dinosha kita akan lalui? Pulang rumah balik sekolah. Pulang rumah balik sekolah. Betul Irfan. Betul. Ya. Okey. Biasa kita jumpa di sekolah. Betul lah. Okey, mungkin ada murid lain nak jawab? Mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Okey, Tisha, angkat tangan. Okey, Tisha. Cikgu, setiap hari saya akan menggunakan lintasan belang untuk pergi dan pulang balik dari sekolah. Okey, ini tambah sikit. Tadi pulang saja, ni pergi pun sama balik, juga. Ya. Pergi dan pulang ke sekolah. Maksudnya hari-hari mereka melalui lintasan belang ini. Jadi mereka biasa jumpa lintasan belang. Ini adalah salah satu langkah keselamatan jalan raya untuk murid-murid Irfan. Okey, kita boleh bagi reward Irfan untuk Twisha dan Dinosha. Boleh cikgu, berapa kita nak bagi cikgu? Dinosha 1 dan Dinosha Twisha 2. Okey. Trisha cikgu tadi Ya. Okey. Dah bergerak dah nampaknya mata ganjaran ni. Okey. Okey Irfan, kita teruskan. Okey, barulah kita masuk kepada konsep peraturan dan undang-undang jalan raya. Baik. Sebenarnya peraturan dan undang-undang jalan raya ada perbezaan. Apakah perbezaan peraturan dan undang-undang? Kita tengok sama-sama ya. Silakan. Okey, kita tengok yang pertama iaitu peraturan jalan raya Irfan. Peraturan jalan raya ialah amalan keselamatan yang boleh meningkatkan kesedaran keselamatan pengguna ketika berada di jalan raya. Baik. Okey, siapa pengguna itu? Kita lah. semua. Ya. Murid adalah pengguna, sama ada pejalan kaki, penunggang motosikal, pemandu kenderaan, kereta, lori, bas, itu adalah pengguna di jalan raya. Macam Ifan tadi cikgu, seorang yang berbasikal itu juga adalah pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya, betul. Kita tengok pula apa beza dengan undang-undang jalan raya. Okey, perbezaan dekat sini yang kita nampak ialah akta yang mewajibkan sesuatu perlakuan kepada pengguna semasa berada di jalan raya. Jadi apabila pengguna jalan raya ini tidak mematuhi undang-undang jalan raya, mereka kemungkinan boleh dikenakan hukuman. Baik. Ya, ini perbezaan. Kalau tadi peraturan tiada hukuman. Dan berbeza undang-undang, apabila kesalahan dilakukan maka ada hukuman terhadap pengguna tersebut. Baik, itu perbezaannya ya. Maknanya peraturan ini tidaklah terlalu rigid atau tidak terlalu ketat. Hanya perlu ikut, tiada hukuman. Tapi kalau undang-undang, kalau anda melanggari undang-undang tersebut, anda akan dikenakan hukuman yang setimpal. Ya, kita tengok contoh. Silakan. Okey. Kat sini ada contoh. Okey. Contoh peraturan jalan raya. Mungkin berdasarkan konsep yang tadi saya terangkan, mungkin murid boleh dapat bezakan yang mana satu gambar yang merujuk kepada peraturan jalan raya. Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba? Yang mana satu peraturan? Okey, kita mulakan dengan peraturan dulu. Silakan. Okey, Lisharini. Gambar yang pertama. Dia memakai baju warna terang untuk keselamatan dia. Pakaian warna terang digalakkan pakai kepada pengguna jalan raya. Kepada pengguna jalan raya. Bagaimana pula dengan gambar yang kedua? Adakah itu peraturan ataupun undang-undang? Ifan? Ya, sebenarnya untuk gambar ini kedua-duanya adalah peraturan. Ya, untuk berbasikal secara beriringan tidak boleh. Tidak boleh beriringan, tidak boleh sebelah-sebelah, tidak boleh bersembang. Ya, sepatutnya seorang di hadapan dan seorang di belakang. Tidak boleh secara beriringan. Baik. Jadi kat situ dia tidak mematuhi peraturan jalan raya. Dia akan mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Betul juga cikgu, sebab kalau ada dua sekali basikal dalam satu kawasan, akan mengambil tempat orang lain juga. Ya, betul. Baik. Okey, kita tengok contoh undang-undang jalan raya pula. Okey, dekat sini gambar yang pertama adalah penunggang motosikal. Okey, yang memakai topi keledar. Gambar yang kedua ialah, kalau kita tengok kat situ, gambar topi keledarnya adalah basikal, betul? Itu merujuk kepada basikal. Jadi kat sini mana yang undang-undang jalan raya? Contoh undang-undang jalan raya. Mungkin ada sesiapa nak jawab? Yang motosikal ke yang basikal? Okey, Janani. Okey, silakan Janani. Cikgu, saya memilih gambar pertama kerana penunggang motosikal diwajibkan untuk memakai topi keledar semasa menunggang motosikal. Ya, betul Irfan. Tahniah Janani. Okey. Ya, betul lah. Penunggang motosikal diwajibkan untuk memakai topi keledar. Jika tidak memakai topi keledar, apa jadi cikgu? Ya, dikenakan kompaun. Berapa kompaun dia? 300 atau hingga 2000 kompaun yang boleh dikenakan. Sehingga 2000. Wah, banyak tu. Jadi besar ya kompaun tersebut. Betul lah cikgu. Tapi sebagai seorang pengguna, janganlah kita tidak pakai topi keledar kan. Kena pakai. Kalau tak, nanti kena kompaun. Ya, betul. Ini untuk keselamatan. Kita
bersama. Betul. Okey Irfan, berapa reward yang kita nak bagi pada Janani dan Lishalini? Saya nak tanya cikgu lah sebab cikgu yang lebih arif lagi tentang ini. Okey, Lishalini 1 dan Janani 2. Baik, 1 dan Janani 2. Okey. Tahniah Abang Irfan ucapkan kepada keempat-empat murid cikgu yang berjaya menjawab soalan dengan baik. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah rendah Didik TV KPM. Untuk itu, kita sedang belajar mengenai keselamatan jalan raya, tanggungjawab bersama. Jadi cikgu, sebelum itu Ifan nak tanyalah. Ifan terfikir-fikir, dekat jalan raya ada jalan raya yang warna kuning dan juga warna putih. Jadi ada tak perbezaan antara dua itu cikgu? Lintasan belang saya masukkan Irfan tadi. Lintasan belang, kita lihat ada dua. Satu lintasan belang yang warna putih dan hitam, yang satu lagi warna kuning. Apa perbezaannya? Ada perbezaannya. Okey, untuk lintasan putih dan hitam, jika kenderaan dan pejalan kaki yang ingin melintas, pemandu perlu memberhentikan kenderaan dan memberi laluan kepada pejalan kaki untuk melintas. Okey, itu untuk hitam dan putih. Ya. Baik. Contohnya tadi di sekolah lah. Jadi apabila pemandu kenderaan berada di sekolah, kawasan persekitaran sekolah, dia perlu memberhentikan kenderaan jika ada murid yang ingin melintas. Oh, okey. Bila nampak ada murid lalu, dia kena berhenti. Ya, mesti berhenti. Mesti berhenti. Okey, berbeza dengan warna kuning tadi. Warna kuning itu siapa yang ada berada di lintasan tersebut. Jika kenderaan yang dah mendahului, pejalan kaki kena berhenti. Oh, okey. Ya. Kena tengok yang mana pergi dulu. Ya, kalau pejalan kaki sampai di situ dulu, kenderaan perlu berhenti. Baik, kita lihat kepada siapa yang ada dekat pelintas jalan kaki warna kuning tu. Okey, baik. Itulah dia perbezaan antara lintasan pejalan kaki warna kuning dan juga warna hitam putih. Dah faham sekarang ni. Jadi kita teruskan dengan segmen kita. Silakan cikgu. Okey, Irfan. Kita akan masuk kepada kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kita sedia maklum jalan raya ni adalah milik kita bersama. Betul. Okey, bukan hak milik lori sahaja, bas sahaja, kereta sahaja. Kini adalah pejalan kaki, penunggang motosikal, penunggang basikal, itu semua inilah hak kita. Kita yang menggunakan jalan raya tersebut. Jadi bagaimana kita bersama-sama untuk memastikan keselamatan kita terjamin dengan mematuhi peraturan dan undang-undang di jalan raya. Dan kita lihat apa kepentingannya apabila kita bersama-sama menjaga mematuhi peraturan dan undang-undang ini. Okey, kita tengok dekat sini. Silakan. Yang secara umum kalau kita dapat lihat dekat sini ialah pengguna jalan raya yang mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya pasti akan dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, Irfan. Baik. Okey, kita nampak dekat sini bukan sahaja kereta motor kan. Kalau tidak ada tolak ransum kat situ, maka kesesakan itu akan berlaku. Betul. Okey. Selain itu, dapat mengelakkan kehilangan nyawa dan harta benda, Ifan. Betul lah kalau ini kita sebenarnya kita nak elakkan sangat-sangat seboleh-bolehnya. Ya, apa yang dimasukkan harta benda tu, Ifan? Harta benda contohnya macam kereta, motosikal itu harta benda kita. Ifan, kereta itulah aset ataupun harta ibu bapa kita kan. Itulah kenderaan yang membawa mereka untuk bekerja, membawa anak-anak pergi ke sekolah. Betul. Jika harta benda ini tiada, bagaimana dengan mereka kan, Ifan? Betul juga dengan kehilangan nyawa. Jika itu adalah bapa itu adalah tunggak utama keluarga tersebut. Jika dia hilang nyawa, maka siapa nak membantu keluarga tersebut? Bila cikgu cakap ni, Ifan rasa sebab sikit sebab ini realiti yang berlaku sekarang ini. Kerana berlaku banyak kemalangan di jalan raya menyebabkan kehilangan nyawa, dan itu yang cikgu cakap tadi kita nak elakkan bersama. Ya, betul, Ifan. Sebut berkaitan dengan ibu bapa ni, Ifan, saya nak bagi satu situasi yang melihat kepada bagaimana bapa memainkan peranan
ataupun melihat kepada kepentingan bapa itu apabila mematuhi peraturan undang-undang jalan raya untuk kepentingan anak-anak. Betul? Okey, kita tengok situasi dekat sini. Silakan. Naik motor Ifan. Okey, bergerak motor tu. Okey. Okey, situasinya di sini Ifan. Okey, pada suatu hari ayah menghantar saya ke sekolah dan dia terlewat ke tempat kerjanya. Okey, ayah tetap menunggang motosikal dengan tenang dan mematuhi peraturan dan undang-undang keselamatan jalan raya. Okey, ini adalah satu situasi yang mana walaupun ayah tu dah terlambat Ifan nak pergi nak pergi kerja ni. Dah lambat ni. Ya, betul. Kadang-kadang kita nak sikit nak kejar masa bekerja kan. Kita masih siap kata gesa-gesa. Betul. Tapi Ifan, saya sangat hormat, respect dengan situasi tersebut. Bapa dia masih lagi menunggang motosikal dengan tenang Ifan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, apa kepentingannya Ifan apabila dia menunggang motosikal dengan tenang, mematuhi peraturan, contoh undang-undang lampu isyarat, tidak memotong barisan ataupun laluan orang lain. Okey, kita lihat apa kepentingan dia. Ataupun mungkin murid boleh nampak apa kepentingan yang kita lihat kat sini. Cikgu? Kan, kita boleh tanya kepada murid. Okey, siapa nak jawab? Ada murid yang nak berikan pendapat. Silakan. Okey, Dinosha. Okey, silakan Dinosha. Ayah membuat demikian untuk mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku, cikgu. Okey, untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Ya, betul. Tindakan ayah itu memang betul. Memang bertepatan sekali kerana dia sangat penting kan untuk mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku. Betul. Itu yang saya cakap tadi kan. Jika berlakunya kemalangan kepada diri dia, bagaimana dengan anak dia nanti? Kan? Siapa nak jaga mereka nanti? Ya, betul. Kat sini kita nampak ayah ni dia mengutamakan keselamatan diri. Dan keselamatan siapa? Orang lain. Betul. Dia pun melihat kepada persekitaran yang lain juga, melihat keluarga yang lain. Jika berlaku kemalangan, bagaimana yang lain. Betul? Jadi kat sini kita nampaklah ini adalah pemanduan berhemah Ifan. Pemanduan berhemah yang dilakukan oleh ayah tadi. Ya. Okey, cikgu. Jadi ganjaran untuk Dinosha macam mana? Dinosha 1. 1. Okey, maknanya Dinosha tadi dekat 1 pindah ke 2. Ada 3 orang kat sini sekarang. Okey, baik. Kita teruskan dengan kepentingan yang seterusnya. Silakan. Okey, kita lihat kepentingan yang kedua. Masih lagi tindakan ayah tadilah. Jadi kita lihat dekat tindakan ayah tersebut, pentingnya kerana apa? Dapat menjadikan jalan raya selamat digunakan oleh orang lain. Bagaimana kita nak kata selamat digunakan orang lain? Okey, kalau Ifan kalau kita naik motor dengan apa perkataan yang masuk sana masuk belok sini sana, kan? sini. Belok sana kemudian belok sini kan. Jadi orang lain pun akan melihat takut betul. Betul. Sama ada kenderaan kereta pun sebenarnya sangat takut bila melihat situasi motor yang masuk belok sana belok sini. Betul Ifan kan? Jadi bila tindakan ayah itu dia melakukan pemanduan berhemah, jadi orang lain rasa selesa. Betul. Dan kelajuannya terhad, betul kan? Jadi tidaklah tersekat dengan kesesakan. Betul. Jadi kita tengok dekat sini, ayah tu mematuhi tanda isyarat jalan raya agar tidak membahayakan pengguna jalan raya. Betul kan? Baik. Tanda isyarat bagaimana? Menggunakan laluan lorong yang motor yang betul. Ada kan ada laluan motor yang betul. Kalau tak ada laluan motor, tapi dia menggunakan lampu isyarat yang betul, berhenti di lampu isyarat berwarna merah, tidak berjalan sewaktu lampu isyarat berwarna kuning. Betul Ifan? Okey, dan kita pergi seterusnya. Silakan. Okey, kita pergi yang seterusnya ialah kesedaran mematuhi peraturan dan undang-undang. Okey, kesedaran mematuhi peraturan undang ni ini adalah peranan-peranan yang dijalankan oleh individu ataupun organisasi untuk meningkatkan kesedaran kepada masyarakat macam mana untuk mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya Ifan ya. Okey, kalau tengok dekat sini mungkin ada murid nak jawab, siapakah yang berperanan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat, kesedaran tentang keselamatan di jalan raya. Siapa patut mulakan dulu memberikan kesedaran kepada kita? Ya, di peringkat mana? Siapa peringkat kan? Okey, Lishalini. Siapa sebenarnya yang dapat memberikan kesedaran kepada kita? Ibu bapa ajar cara selamatkan diri. Ibu bapa mengajar selamatkan diri. Ya, betul. Kita belajar bermula daripada di rumah. Di rumah, betul kan? Ibu bapa itu mengajar kita secara tidak formal sebenarnya. Sebenarnya dia dah bercakap, berinteraksi dengan anak-anak ni kan secara tidak sedar. Dan apabila di sekolah, dia belajar secara formal. Tapi kita lihat kesan ibu bapa itulah yang memberikan peranan kesedaran kepada
anak-anak dan murid-murid sekalian lah. Okey, kita betul ibu bapa perlu mendidik anak-anak tentang peraturan dan undang-undang jalan raya. Baik. Okey, Irfan, kita kena didik daripada kecil. Okey, betul. semasa memandu. Contoh memandu kereta. Bagaimana dia mendidik? Dia bagi tahu macam contoh kena pakai tali pinggang. Tali pinggang kereta betul. sebelum memulakan perjalanan. Jangan bawa laju-laju. Mengikut had laju yang telah ditetapkan. Betul. Kemudian di lampu isyarat berhenti dan berjalan ketika hijau. Selain daripada tu? Selain daripada tu, jangan kata apa, pintas jalan orang lain. Ya, betul. Kena tengok cermin sentiasa. Ya, betul. Kan? Ibu bapa perlu mengajak anak menggunakan lintasan pejalan kaki semasa pergi dan balik ke sekolah. Ini adalah perkara yang asas. Betul. Perkara utama yang mana murid ini pasti menggunakan pergi ke sekolah ada yang bersendirian. Betul kan? Betul. Tanpa dihantar oleh ibu bapa. Mungkin rumahnya dekat, jalan kaki je. Ya, betul. Berhampiran dengan rumah kita, betul, dengan mereka. Jadi ibu bapa inilah boleh membantu ataupun mengajar anak-anak ini menggunakan lintasan pejalan kaki semasa pergi dan balik ke sekolah. Lintasan tu yang mana? Lintasan yang tadi tu lah. Ya, yang ada lintasan hitam putih dan juga warna kuning. Lintasan, kita panggil belang lah, lintasan belang. Ataupun kita boleh guna jejantas kalau ada. Selalunya dekat sekolah memang ada jejantas. Betul tu. Mesti ada jejantas kan? Itu antara dua pilihan yang boleh ibu bapa mengajak anak-anak untuk menggunakan lintasan pejalan kaki. Okey, kita teruskan. Cikgu, ganjaran dulu tadi. Ganjaran. Kita jangan lupa ganjaran untuk murid kita. Siapa ya tadi? Tadi siapa? Lisha, ya. Lisha Lini Lisha rasanya. Lini. Lisha Lini. Okey, berapa cikgu? Satu. Okey, maknanya Lisha Lini. Semua berada di sini di tangga yang kedua. Berkumpul dekat sini. Berkumpul di situ. Okey, cikgu. Okey, kita teruskan. Apa lagi peranan ibu bapa ni untuk memberikan kesedaran kepada anak-anak ataupun murid-murid lah. Sebab cikgu pertama murid-murid adalah ibu bapa di rumah, betul cikgu? Ya, saya suka memberi pendekatan yang dekat dengan murid. Sebab murid dia dapat melihat melihat perkara ini yang dekat dengan mereka lah. Selain daripada guru, itu ibu bapa yang utama. Okey, siapa mungkin ada nak jawab? Ada nak cuba? Nak cuba jawab? Apa lagi tanggungjawab ibu bapa untuk memberikan kesedaran kepada anak-anak? Okey, Janani. Janani dah angkat tangan. Silakan. Okey, laju Janani. Okey, sila Janani. Cikgu, biasanya ibu bapa menyuruh kita untuk menggunakan lintasan pejalan kaki semasa melintas jalan raya. Bapa saya juga memimpin saya untuk melintas jalan kaki semasa balik ke sekolah. Okey, alah sweetnya ayah dia. Kena pimpin. Ya, betul Irfan. Saya selalu nampak ayah dia pimpin Janani untuk melintas jalan. Lepas tu saya tegur dia, bagus ya awak bantu untuk melintas jalan. Betul lah, sweet tadi kan? Selagi anak dia tak sampai tu dia risau. Sebab tu dia pimpin juga tangan Janani. Ya, betul. Itu adalah contoh Irfan. Tauladan yang baik, bapa yang baik. Mungkin kita boleh bagi reward kat dia. Okey, satu kepada Janani cikgu? Dua. Okey. Sebab dia berikan contoh. Okey, Janani, kita pergi ke nombor yang keempat. Okey, di sini nampaknya jauh berbanding kawan-kawan yang lain. Okey. Okey, boleh kita teruskan ataupun mungkin ada yang nak beri pendapat yang lain tentang peranan ibu bapa yang lain. Baik. Mungkin ada lagi yang nak cuba berikan pendapat. Dinosha. Silakan. Cikgu, ibu bapa saya membawa saya pergi menyertai aktiviti tentang jalan raya. Menyertai aktiviti tentang jalan raya. Mungkin menjadi kempen ke cikgu? Ya, aktiviti contohnya seperti kempen lah. Maksudnya kempen, dalam kempen tu ada banyak aktiviti ataupun program yang dianjurkan oleh organisasi ataupun pihak sekolah. Jadi ibu bapa ni dia menggalakkan atau membawa sekali anak tersebut pergi menyertai aktiviti tersebut. Betul kan? Jadi ada bagaimana kita nak menyertai kempen ataupun aktiviti tu, Dinosha? Macam mana awak tahu berkenaan dengan kempen tersebut? Ataupun mungkin ibu bapa ada beritahu, pernah nampak dekat TV lah. Kena ada macam terlibat dengan kempen dan sebagainya. Silakan. Ibu bapa saya mendaftarkan untuk menyertai pertandingan poster tu dalam kempen tersebut.
Mungkin Dinosha suka melukis. Jadi bapanya menghantar Dinosha untuk mendaftarkan Dinosha menyertai kem atau poster, melukis poster keselamatan jalan raya. Itu juga antara aktiviti yang boleh dilakukan. Betul tu Irfan. Ini salah satu pertandingan poster. Okey, selain daripada poster tu kita ada ceramah, betul? Betul. Selain ceramah kita ada apa lagi? Ceramah tu lepas ada ceramah, mungkin kita juga ada aktiviti dengan mungkin badan-badan kerajaan juga cikgu. Di mana mereka telah berikan pendedahan kepada kita mengenai keselamatan jalan raya. Mungkin polis misalnya. Ya, betul. Polis, MKJR ke, betul. Kan? Kalau kita contoh lagi dekat adalah semasa musim perayaan. Kita ada Opsikap. Opsikap kan kat situ. Okey Irfan. Baik cikgu, sebelum itu apa kata kita bagi ganjaran dulu kepada Dinosha? Lupa kepada Dinosha. Dinosha, saya bagi 2 untuk fakta dan penerangan. Baik, 2. Okey. Nampaknya kita sudah selesai dengan penerangan di segmen ini. Kita boleh lihat sekarang ini Dinosha dan juga Janani telah pun mendalui. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. KPM. Bersama kami dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM, kita sedang mendalami bagi mata pelajaran pendidikan moral. Untuk itu cikgu, kenapa kita punya studio macam meriah sekarang ni? Sekejap lagi Irfan, kita akan main peranan, buat aktiviti Irfan. Ada aktiviti? Ya. Irfan dah tak sabar ni, jadi jom kita mulakan. Okey, sebelum kita masuk kepada aktiviti untuk hari ini, kita pergi kepada amalan iaitu perasaan. Okey, perasaan. Irfan, sebenarnya bila kita melakukan ataupun kita mematuhi peraturan, mematuhi undang-undang jalan raya, jadi apa perasaan kita sebenarnya? Kita sendiri sebagai pengguna jalan raya. Kita mesti akan rasa bangga Irfan. Betul. Betul kan kita rasa bangga sebab kita dah memastikan keselamatan kita, memastikan keselamatan orang lain juga dan mengelakkan kesesakan, mengelakkan kemalangan berlaku. Jadi sebenarnya kita perlu ada rasa bangga tu sebenarnya. Jangan kita rasa malu untuk melakukan kebaikan tu. Betul. Okey, sebab saya dah bagi tahu tadi jalan raya adalah hak kita bersama. Yang kita menggunakan setiap hari pergi ke sekolah, pergi ke kerja, balik sekolah. Jadi setiap hari kita akan gunakan jalan raya. Betul. Jalan raya itu seperti keutamaan kita yang menghubungkan satu tempat ke satu tempat. Seperti kita akan perlu ada rasa bangga. Seperti juga dengan murid-murid, perlu ada rasa bangga apabila menggunakan jejantas untuk melintas. Betul Dan menggunakan lintasan belang untuk melintas. Itulah cara mematuhi peraturan dan kita kena berasa bangga. Berasa bangga. Irfan, Kita kena rasa bangga bila kita melakukan kebaikan untuk memastikan keselamatan kita terjamin bersama. Jangan kita bangga ketika kita melanggar peraturan dan undang-undang jalan raya. Dan Irfan, yang paling penting kita menjadi contoh kepada murid-murid yang lain. Betul. Ya kan? Okey Irfan, dah bersedia untuk kita menjalankan aktiviti? Oh, dah bersedia. Irfan dah lama kat sini bersedia. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu apa aktiviti yang kita akan jalankan hari ini. Yang mana jom kita jalankan aktiviti. Murid akan memilih satu sampul. Okey, sampul dia ada depan saya lah. Di dalam sampul tersebut terdapat satu situasi. Okey, individu terlibat akan memainkan peranan atau Irfan akan bantu saya untuk memainkan peranan. Saya lah orangnya. Individunya. Jadi murid akan membincangkan peraturan jalan raya dan kepentingan yang perlu dipatuhi ketika berada dalam situasi tersebut. Baik. Okey Irfan, kat sini sebelah Irfan ni ada roda moral. Okey. Sebelum mereka memilih sampul, kita boleh putarkan roda moral dulu. Putar. Okey. Jadi mereka tidak boleh pilih sesuka hati ke warna dia kan. Betul. Kena lihat dulu apa yang dia dapat kan. Ya, cabaran untuk mereka hari ini. Baik. Kita mainkan peranan. Boleh kita boleh mulakan? Boleh. Jadi Irfan kena putarkan dulu. Boleh, sila. Okey.
Baik, kita akan putarkan roda moral ni. Jadi mereka yang dapat nombor ni dan mereka akan dapat sampul yang berwarna ini dan mereka harus menjawab soalan yang diberikan. Okey. Jadi kita mulakan dengan siapa dulu? Okey, cikgu pilih. Okey, kita volunteer lah. Kita minta dia. Okey. Siapa nak mula dulu? Siapa nak mulakan dulu? Angkat tangan. Dinosha dengan beraninya. Baik. Okey, dia sahut cabaran kita. Jadi Dinosha, dah bersedia ke belum? Mak Irfan nak tanya sikit. Okey, kau dah bersedia? Angkat tangan macam ni. Dah sedia? Okey, dah bersedia. Jadi jom kita putarkan roda moral. Jadi jom kita lihat. Warna? Nombor 5, warna ungu. Okey. Tengok Irfan warna ungu. Betul lah warna ungu ni? Ada tak situasinya di sini? Apakah situasi dia? Saya pun tak berani nak tahu cikgu benda bawah dah ni. Okey. Kosong Irfan. Maksudnya apa? Irfan perlu putar sekali lagi untuk dapatkan situasi tersebut. Okey, nasib baik tak ada. Dinosha dah cuak tu. Okey. Kita akan putar lagi sekali untuk Dinosha. Okey. Kita putar banyak sikit. Bergegar-gegar. Okey. Nombor pink ke biru ni Irfan? 2 cikgu. Biru. Warna biru. Okey. Okey, kita tengok warna biru. Bersedia Dinosha? Ada ke tidak sekarang ni? Pasti ada. Okey. Ada. Okey. Mainkan peranan ketika menunggang basikal. Saya kan yang kena lakonkan? Ya. Okey. Okey, Irfan akan mainkan peranan menunggang basikal dan Dinosha akan lihat adakah tindakan tersebut betul atau salah. Kemudian Dinosha akan terangkan, jika salah, Dinosha akan terangkan cara tindakan yang betul. Dan apa kepentingannya ya. Jadi Abang Irfan akan mainkan peranan sekarang ni. Okey. Tersedia. Ada satu basikal dekat sini. Siapa masukkan ni? Okey. Jadi untuk naik basikal ni, Abang Irfan selalulah kalau macam ada orang telefon, Abang Irfan akan angkat. Lepas tu Irfan akan kecap, ada apa? Kejap-kejap, aku dekat luar ni tengah belikan makanan. Yelah, nantilah aku call kau balik okey. Boleh. Baik. Itu situasinya. Okey, Abang Irfan naik basikal sambil menjawab telefon. Jadi macam mana? Apakah tindakan Irfan ni betul atau salah? Okey Dinosha, silakan bagi pendapat anda. Tindakan tersebut salah kerana dia menelefon sambil menunggang basikal. Dia perlu memakai kit keselamatan yang lengkap dan sentiasa menunggang di laluan basikal. Dia perlu pastikan basikal berada dalam keadaan yang baik, khususnya brek, tayar dan lampu sebelum menunggang basikal. Dia tidak boleh menunggang basikal secara beriringan. Itu saja cikgu. Baik, terima kasih Dinosha. Banyaknya dia bagi cikgu. Banyak dia membetulkan apa tindakan yang sepatutnya Irfan lakukan. Okey, Dinosha dah maklumkan itu adalah tindakan yang salah. Dia dah membetulkan tindakan yang sepatutnya sebagai seorang penunggang basikal, apa tindakan yang sepatutnya. Tadi dia cakap, yang pertama tidak boleh jawab telefon tu satu. Ya, betul. Lepas tu dia kata kena pakai topi keledar. Ya, betul. Kena tidak boleh beriringan, dan juga kena ikut jalan yang sepatutnya. Ya, betul Okey, berapa perlu kita bagi pada Dinosha? Berapa cikgu kita nak bagi? Okey, Dinosha kita bagi 2 poin. Okey. Jatuh. Alamak, tak apa cikgu. Okey. Kita turun. Alright, Dinosha jadi 6 poin. Baik. Kita akan teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya, di mana kita akan putarkan lagi roda moral untuk kali ini. Jadi cikgu, adakah kita silakan, nak kali ini siapa pula cikgu? Okey, kita siapa selepas Dinosha siapa? Siapa? Tisha. Tisha dah angkat tangan dah. Kita ada Twisha. Bagus Tisha. Baik. Twisha, kalau dah bersedia, Abang Irfan akan putarkan roda moral. Angkat tangan sikit, thumbs up sikit, tengok. Okey, terbaik. Jadi kita akan putarkan roda moral. Okey. Alamak, nombor yang sama. Okey. Kita putar lagi. Tak apa. Kita putar lagi. Kenapa yang sama lagi ni masih? Kita tak apa. Beruntungnya Dinosha. Nombor 2 juga. Okey, sikit lagi lah. Okey, kita putar. Kan? Apa salah saya ni? Okey, kita putar lagi. Okey, kita ada nombor 4,
warna merah. Kita lihat Gunakan apa yang ada. warna Kenapa yang warna sama? merah. Okey, kita Okey. tengok ya. Ada tak situasi di sini? Ada ke Apakah tidak? situasinya? Okey, ketika menaiki bas. Okey. Baik. Jadi, Irfan akan memainkan peranan ketika menaiki bas. Okey. Dan Tuisha akan melihat sama ada betul atau salah. Dan jika salah, akan melakukan tindakan yang betul. Okey, baik. Jadi Abang Irfan akan menjadi seorang murid yang nak naik bas pergi ke sekolah. Okey. Ini situasinya Okey. Tepilah sikit. Alah, tepilah. Lambat dah ni. Tepi. Tempat saya ni janganlah. Cik, ni tempat saya. Hello. Kejap. Tengah naik bas ni. Ya, tengah naik bas ni. Aduh, nanti. Nanti Nanti kita sembang lain okey. Baik. Okey. Itulah dia situasi seorang yang naik bas dengan kelam kabut. Okey, tolak-tolak orang, bising-bising dalam bas. Patut ke tak patut? Okey, silakan Dinosha. Apa pendapat Tuisha? Tuisha. Tindakan tersebut adalah salah kerana Jujur lah. kita sepatutnya memastikan kita beratur dalam barisan semasa menaiki bas. Kita juga perlu tidak menolak dan berebut ketika menaiki bas. Kita tidak perlu mengejar bas untuk menaikinya. Kita tidak sepatutnya berdiri di tangga bas. Baik, terima kasih Tuisha. Bagaimana cikgu dengan jawapannya? Okey, tindakan tadi adalah salah dan Tuisha memberikan jawapan yang betul lah, jadi salah. Cuma kurangnya Tuisha tidak menegur berkaitan dengan Cakap telefon? Bukan. Apa lagi? Menyuruh orang lain untuk beralih dan Irfan nak duduk di situ. Sebab tadi orang tu bukan Irfan. Orang tadi tu dia memang suruh orang lain bangun sebab dia nak duduk. Ya, betul lah. Irfan sepatutnya jika itu orang yang mengandung contoh ataupun orang tua, kita tidak boleh melakukan sebegitulah. Ya. Okey, untuk Tuisha. Okey, berapa ganjaran Apa cikgu? ganjaran kita nak bagi dekat Tuisha ni? Okey, Tuisha berada di tangga yang kedua tadi. Kita nak turun berapa dalam tangga cikgu? 2 poin untuk Tuisha. Okey, keempat. Okey, boleh kita teruskan? Baik, kita boleh teruskan lagi satu putaran mungkin? Okey. Yang terakhir ya. Putaran Siapa terakhir. nak volunteer angkat tangan? Okey, kita alamak, dua-dua lah cikgu. Siapa yang cikgu nak pilih? Okey, silakan. Tadi kita nampak Janani yang angkat tangan dulu. Okey, Janani. Jadi Janani, dah bersedia ke belum? Cuba angkat tangan sikit. Okey, cantik. Janani. Jom kita putarkan. Tolong jangan warna yang sama Okey, kita pusing. Kuning. Yes, warna yang berlainan. Okey, warna Warna? merah jambu. Okey. Ya, jambu. Okey, saya buka ya. Saya harap adalah situasi di sini. Itulah, saya nampak macam ada. Ya. Ketika berjalan pulang ke rumah. Okey, ketika berjalan pulang ke rumah. Baik. Okey. Situasinya seseorang yang ingin pulang ke rumah berjalan kaki. Okey. Jadi tak nampak ni, orang tak nampak, tak ada orang kat sini. Kita buang je lah sampah kat sini. Balik ni poket dah kosong. Ish. Dinding ni kosong ni, kita contenglah sikit. Kau nampak apa ni? Okey, itulah situasinya. Seorang yang melakukan perkara yang tidak baik seperti membuang sampah merata-rata dan juga melakukan vandalisme. Jadi, apakah adakah tindakan ini betul ataupun salah? Silakan. Tindakan ini bersalah kerana jika berjalan kaki ke sekolah, pastikan berjalan di bahu jalan atau lorong pejalan kaki dan kita tidak boleh membuang sampah merata-rata tempat. Kita perlu jalan mengikut arah yang bertentangan dengan kenderaan. Kita tidak boleh bermain di tepi jalan ketika menunggu bas atau kereta. Jangan melintas di hadapan atau di belakang kenderaan yang sedang berhenti. Baik. Okey, Irfan. Betul lah. Kenapa dia tak tegur Irfan berkaitan dengan menconteng dinding? Kenapa cikgu? Sebab kita fokus dekat sini adalah mematuhi
mematuhi peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya, betul? Betul. Itu bukan salah satu daripada konsep kita hari ini. Okey. Jadi Janan ni baik. telah memberi penerangan yang sebetulnya bagaimana ketika berjalan pulang ke rumah, bagaimana kita perlu lakukan, apa Betul. tindakan yang sepatutnya kita lakukan. Ifarah, cikgu yang paling penting tadi Jalan ni ada bercakap mengenai kena berjalan bertentangan arah dengan kereta. Sebab itu yang selalu kita nampak. Sebab kalau kita selalu ikut arah yang sama, mungkin kita tak nampak, cikgu. Ya, betul. Kita jadi- tak perasan kadang-kadang kereta ada di belakang, Betul, lori, betul kan, motor. Jadi sepatutnya kita bertentangan. Dan kebiasaan murid-murid ataupun kanak-kanak dia suka bermain di bahu jalan. Setuju. Jalan bukan tempat untuk bermain. Ya, Irfan ya? Kalau nak main, pergilah ke taman permainan, okey? Jadi cikgu, ganjaran untuk Janani berapa Okey, kita nak bagi? Janani lengkap ni. Dia bagi Irfan hari ni. Janani, mana Janani? Janani dekat mana warna tadi? Cari dulu. hijau. Okey. Okey, warna hijau. Kita bagi Janani. Berapa poin yang kita nak bagi, cikgu? 1, 2, 3, 4 untuk Janani. 4 untuk Janani. Baik, tahniah Abang ucapkan. Berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Nampaknya semua yang main putaran roda moral tadi berjaya nampaknya. Ya. Jadi kita ingin berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk slot mendengar rendah pendidikan moral. Didik TV KPM. Baik, anda sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM untuk pendidikan moral tingkatan 2. Kita masih bersama dengan Cikgu G untuk hari ini. Jadi Cikgu G, apa pula diskusi kita untuk segmen kali ini? Okey, Irfan, kita masuk seterusnya berkaitan dengan nilai universal. Okey, Irfan, sebenarnya apabila kita melakukan sesuatu, pasti ada nilai yang kita akan selitkan dekat sini. Apakah nilai sebenarnya yang kita boleh amalkan ataupun sebenarnya kita telah pun amalkan dalam mematuhi dan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya. Kita tengok dekat cikgu, pada pendapat kita perlu bersama-sama menjaga keselamatan di jalan raya. Okey, betul kalau ikut pada gambar ni ialah kita perlu bersama-sama menjaga keselamatan jalan raya. Bukan sahaja tanggungjawab seorang saja, tetapi sebenarnya tanggungjawab kita semua. Seperti yang kita bagi tahu tadi, kita yang mana keutamaan. Okey, jika penunggang motosikal, keutamaan dia adalah mengutamakan pejalan kaki. Betul. Jika menaiki kereta, memberi keutamaan kepada penunggang motosikal. Dan begitu juga bas dan lori. Kadang-kadang kita tak nampak bas dan lori beriringan dengan kita. Betul. Jadi kita pun sama-sama betul ansur berhati-hati, ya. Okey, betul memahami dan mengamalkan semua peraturan dan undang-undang jalan raya merupakan tanggungjawab bersama. Pengguna jalan raya perlu mengamalkan nilai toleransi dan sikap bertanggungjawab, iaitu nilai bertanggungjawab, ya. Seperti saya bagi tahu tadi lah, kita perlu ada bertolak ansur dekat sini sesama kita. Okey, Irfan, Ya, saya. mungkin kita nak terus kepada bahagian pentaksiran. Okey, dekat sini saya ada pentaksiran untuk murid. Ada beberapa soalan lah, iaitu arahannya nyatakan fungsi papan isyarat berikut. Okey, kita ada gambar yang pertama. Okey, papan isyarat apa ni? Ni biasa kita akan jumpa di jalan raya lah, Irfan, betul? Selalu kita jumpa lah ni. Mesti kita akan jumpa, betul? Biasanya papan isyarat ni adalah memberi gambaran ataupun memaklumkan, memberitahu pada kita apa yang akan berlaku di hadapan kita. Semasa kita menunggang motosikal, semasa kita memandu kenderaan ataupun kita berjalan kaki, betul? Kita nampak juga. Kita pasti akan jumpa papan isyarat ini. Okey, yang kedua kita ada gambar tersebut. Okey, ini zon had laju. Okey, jadi kita meminta pada murid mungkin boleh nyatakan apakah nama papan isyarat ini dan apa fungsi papan isyarat ini. Baik. Yang pertama. Okey, siapa yang silakan. mulakan? Untuk gambar yang pertama dulu, kita persilakan Dinusha. Okey, Indonesia. Gambar pertama itu merupakan lampu isyarat. Papan tanda lampu isyarat adalah salah satu petunjuk yang boleh dijumpai di mana-mana bahagian jalan.
Ia diletakkan beberapa meter sebelum tiang lampu isyarat bagi memberi amaran untuk memperlahankan dan memandu dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat dengan berhenti apabila ia berwarna merah, bersedia untuk berhenti apabila ia berwarna kuning dan jalan jika keadaan selamat apabila ia berwarna hijau. Okey. Baik, terima kasih Dinosha. Tepat Dinosha. Tahniah. Jawapan yang paling tepat namanya ialah papan isyarat lampu isyarat. Okey, kita dah menyatakan fungsi. Banyak fungsi dekat situ. Betul. Betul kan? Okey, berapa kita nak bagi pada Dinosha? Silakan cikgu. Dinosha tadi berada di tangga yang mana? Yang ke-6. Okey, berapa Dinosha cikgu nak dengan bagi? jawapan yang tepat 2 poin untuk Dinosha. Okey. Tadi cikgu, saya suka di mana Dinosha tekankan walaupun hijau, kita kena pastikan dulu jalan tu selamat baru kita jalan. Sebab kadang-kadang mungkin ada mereka yang tidak bertanggungjawab ni cuba untuk melintas jalan, okey, walaupun dah merah. Jadi kita walaupun kita nampak lampu kita dah hijau, kita kena tengok sikit dulu. Okey, dah selamat atau tidak. Ya, betul tu Irfan. Kan? Ya, kadang-kadang ada motosikal yang Laju. pecut terus kan. Itu kita kena berhati-hati juga. Okey, kita teruskan soalan yang kedua, iaitu zon had laju. Siapa yang nak cuba menjawab? Silakan. Apakah papan isyarat Okey, ini dan Tisha. fungsinya? Cikgu, gambar kedua ini menunjukkan papan isyarat zon had laju. Saya selalu jumpa papan tanda had laju ini di kawasan lebuh raya, persekolahan atau perumahan. Papan tanda ini digunakan untuk memberi amaran kepada pengguna jalan raya supaya pemandu tidak melebihi had laju yang ditetapkan oleh pihak penguatkuasa. Okey, tepat sekali jawapan Twisha, iaitu papan isyarat zon had laju yang menentukan berapa had laju yang perlu dipatuhi oleh pengguna jalan raya. Cikgu nak tanya, kalau kita melanggar had laju ni, apa akan jadi cikgu? Biasanya kalau kita untuk zon had laju ni, dia mengikut kepada kesesuaian jalan tersebutlah. Kalau kita melebihi, tak adalah compound, tapi jika ada polis waktu itu, pasti kita kena compound. Betul. Jadi jangan sesekali cuba untuk lebih daripada had laju yang telah ditetapkan. Okey cikgu, untuk Twisha berapa ganjaran kita nak bagi? Okey, kita bagi 2 untuk Twisha. Tahniah Twisha. Okey, Twisha di mana tadi? Okey, 8 pergi ke 10. Ini dia. Baik. Ada lagi soalan cikgu? Okey, soalan yang ketiga. Silakan. Okey, dan yang soalan yang keempat lah. Ini ada 2 papan isyarat. Okey, siapa nak jawab untuk papan isyarat yang nombor 3? Dan nyatakan fungsinya. Okey, silakan Shalini. Beri laluan. Papan tanda tu beri laluan. Papan tanda beri laluan digunakan di jalan raya supaya pemandu sentiasa bersedia untuk berhenti jika perlu untuk membolehkan pemandu dari arah lain meneruskan perjalanan mereka. Ia biasanya diletakkan pada simpang atau kawasan kesesakan kenderaan. Baik, terima kasih. Okey, tepat dari Shalini jawab ini adalah papan isyarat beri laluan. Okey, biasanya kalau di persimpangan kita akan nampaklah papan isyarat ini untuk memberi laluan kepada kenderaan lain untuk lalulah. Okey, berapa untuk Shalini? Okey, 2 poin untuk Shalini. 2 untuk Shalini. Okey, nampaknya sini ke Irfan, boleh tak kita teruskan dengan yang keempat? Silakan. Okey, siapa yang Silakan, keempat? Okey, Janani. Okey, silakan untuk Janani. Cikgu, gambar 4 ni merupakan lintasan pejalan kaki. Pejalan kaki sentiasa diabaikan oleh pengguna jalan raya yang lain. Petanda lintasan pejalan kaki diletakkan supaya pengguna jalan perlahankan kenderaan dan berhenti sekiranya terdapat orang melintas. Anda juga tidak boleh membunyikan horn dan perlu pandu berhati-hati di kawasan yang mempunyai papan tanda ini. Baik, terima kasih. Tepat sekali Irfan. Betul lah, kita selalu mengabaikan pejalan kaki. Okey, Tana Janani. Berapa ganjaran cikgu? 2 poin untuk Janani. Okey, 2 untuk Janani. Baik cikgu, sekarang ni kita nak dapatkan rumusan ringkas daripada cikgu. Silakan. Okey, untuk secara ringkasnya apa yang saya boleh bagi tahu ialah sebagai pengguna jalan raya, murid sendiri kita perlu mematuhi
dan mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya untuk memastikan keselamatan kita bersama Irfan ya. Okey, silakan Irfan. Terima kasih Cikgu atas rumusan yang telah diberikan. Bagaimana pula dengan pentaksiran keseluruhan prestasi murid Cikgu untuk hari ini? Cemerlang atau hebat? Itu antaranya Cikgu. Alhamdulillah, Macam mana? saya boleh bagi cemerlang untuk mereka, Tahniah, Irfan. berikan tepukan untuk semua sekali. Okey, itulah dia prestasi yang sungguh membanggakan Cikgu kerana anda sangat cemerlang pada hari ini. Jadi Cikgu, bagaimana murid nak dapatkan latihan pengukuhan yang mungkin menonton kita di rumah sekarang ini? Dekat Okey, mana? boleh dapatkan di Sumberku. Okey, di situ ada latihan dan juga nota yang berkaitan untuk topik kita pada hari ini. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Ji kerana bersama Irfan dan murid-murid tadi memang cemerlang dari SMK Setia Alam Shah Alam Selangor. Diharapkan ilmu yang telah diberikan ini dapat manfaat kepada semua yang menonton. Kalau kita berjumpa lagi, dengan itu Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.